Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Selamat pagi juga. Selamat tengah hari juga. Tengah hari dah weh. Pagi apa lagi? Pukul 12.30 kat kuih 1 dah. Hang duk semak pagi lagi. Hei. Selamat petang. Selamat petang pula dah. Buka buku teks. Muka surat 119. Hari ni kita belajar pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey. Semua dah bersedia? Sudah ada buku teks? Sudah ada buku teks depan mata? Dah. Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok. Okey, awak tak off mic pun tak apa. Kalau nak sembang-sembang pun boleh. Buku surat 119. Muka surat 119. Ada ke? Keluar ada apa yang saya tunjuk ni? dah juga. Okey. Bagus. Pembiakan tumbuhan. Tengok pokok ni dia teriak pasal apa? Saya berbuah untuk mengelakkan keturunan saya pupus. Kalau saya tidak berbuah, habislah keturunan saya nanti. Dia pun teriak. Tak ada dah keturunan pokok apple kalau dia tak berbuah. Okay? Sebab tu dia berbuah supaya adalah anak apple, cucu apple, cicit apple dan bermacam-macam apple lagi. Jadi macam mana? Okay. Tumbuhan yang berbuah ialah tumbuhan yang berbunga. Okey, pokok durian, pokok mempelam, pokok kelapa, pokok betik, itu semua pokok buah-buahan kan? Semuanya adalah tumbuhan yang berbunga. Okay. Cara dia nak membiak ataupun pokok-pokok tu nak membiak ialah menggunakan dia punya bunga. Okey. Jadi kita kena belajar dulu struktur dan fungsi bahagian bunga. Ni bunga apa ni? Bunga raya. Bunga raya. Siapa tak kenal bunga ni elok balik pergi terjun bangunan tak apa. Ini bunga raya, bunga kebangsaan. Okey. Bahagian pada pokok bunga ada 3 bahagian. Bahagian yang dalam ini, bahagian dalam ini, di dalam ni, cikgu buat bulat warna hijau tu, itu ialah kita panggil pistil. Okey, pistil ataupun organ pembiakan betina. Okey. Ni kita panggil pistil, organ pembiakan betina. Yang batang ini kita panggil sebagai stil. Cikgu buat bulat warna ungu ni lah. Warna ungu ini, bahagian ini kita panggil sebagai stil. Okay. Yang cikgu bulat warna biru ni ialah kita panggil stigma. Bahagian hujung ini kita panggil stigma. Dalam stigma ni dia ada banyak kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biji. 5 ini kita panggil sebagai stamen. Okay, setiap satu ini kita panggil sebagai stamen. Jadi ada berapa stamen ni? 1, 2, 3. 11 juga. 11. Oh, cepatnya kira 11 stamen. Okay. Kawasan ini kita panggil stigma. Yang batang-batang tu kita panggil stamen. Dan setiap stamen ada 2 bahagian. Bahagian bulat ini kita namakan dia sebagai anther. Manakala batang yang pegang dia ini kita namakan sebagai filament. Okay. So anther dengan filament duduk dalam stamen. Stamen pula berada dalam kawasan stigma. Okay. Kelopak dia, kelopak cikgu lukis guna pen hitam. Ini kelopak ini kita namakan sebagai ranggi. Ranggi biasanya berwarna-warni.
untuk menarik perhatian serangga dan haiwan. Okey. Yang bahagian stamen tadi tu itu ialah organ pembiakan jantan. Okey, jantan punya. Yang bahagian pistil tadi betina. Yang atas dia jantan pada bunga yang sama. Bunga sekuntum bunga yang sama, dia ada pembiakan jantan, dia ada pembiakan betina. Okey. Kemudian yang hijau bawah ni cikgu lukis guna pen warna coklat. Sepal. Bawah ini ialah sepal. Yang duk pegang bunga tu yang warna hijau duk pegang dia tu, itu kita panggil sebagai sepal, iaitu berfungsi untuk melindungi bunga pada peringkat duduk. Nak penyanyi kat depan dia tak? Dia dengar lah Nata nak nyanyi. Okey, anak saya dah menyanyi kat sini pula dah. Okey, ini berkenaan dengan bahagian bunga. Okay, mari kita tengok seterusnya. Pendebungaan. Okey. Bunga yang sama jenis, dalam satu bunga dia ada dua pembiakan, iaitu jantan dan betina. Itu kita panggil sebagai unisex. Nampak tu. Dia ada bunga jantan, dia ada bunga betina dalam bunga yang sama. Itu kita panggil jenis bunga silap. Dalam bunga yang sama ada jantan, ada betina, itu kita panggil sebagai bisex. Ada siapa nak masuk ke ni? Faris baru nak masuk. Faris, selamat datang Faris. Muka surat 100 apa belah ni? Surat apa ni weh? 121 je bang. 121 je, so cepat juga cikgu. 121 Faris, muka surat 121. Okey. Yang gambar sebelah kanan ini yang mana ada dua-dua, ada bahagian pistil dan juga ada stamen. Ada stamen dan ada pistil. So ada jantan, yang stamen ni jantan, pistil yang betina. Okey. Saya lupa. Tentang ni lah, syok sikit. Okey. So yang bahagian kanan cikgu lukis guna pen hijau ni, ini ialah bunga bisex. Dia ada dua-dua. Dia ada stamen dan dia ada pistil. Pistil ialah betina punya pembiakan. Betina. Okey, yang stamen adalah pembiakan jantan. So dalam bunga yang sama ada dua-dua jantan betina. So ini kita panggil sebagai bisex. Okey. Bunga yang jenis unisex dia cuma ada sama ada jantan ataupun betina. Macam yang sebelah kiri sekali ni cikgu bulat guna pen warna biru. Yang ini ialah bahagian bunga jantan sahaja. Dia tak ada betina. Yang sebelah ini pula ialah bunga yang betina. Jadi dia duduk asing-asing. Bunga yang berasingan. Yang ni kita panggil sebagai jenis unisex. Okey? Faham? Okey. Contoh. Contoh bunga unisex ialah bunga jagung dan bunga betik. Contoh pokok betik. Dia ada dua jenis bunga. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Okey. Macam sama rupanya ada jantan ada betina. Okey, sama juga dengan pokok jagung. Bunga jantan dia lagu ni. Tengok muka surat 121 ada bunga jantan dia lagu ni. Bunga betina dia tu dah macam rambut. Itu jenis bunga betina untuk pokok jagung. So dia adalah pokok yang unisex. Bunga jantan dia asing, bunga betina dia asing. Okey.
Kita tengok muka surat 122. Pendebungaan pula ada dua jenis. Ada yang pendebungaan sendiri, ada yang pendebungaan kacuk. Okay, kita tengok yang pendebungaan sendiri. Apa maksud sendiri? Iaitu butir debunga dipindahkan ke stigma bunga yang lain tapi pada pokok yang sama. Okey. Dalam satu pokok ada 3-4 bunga. Dia punya butir debunga tu pindah ke bunga-bunga lain tapi pokok yang sama. Okey. Ataupun butir debunga tu dipindah ke dalam bunga yang sama. So itu kita panggil pendebungaan sendiri. Okey. Kalau kacuk, pendebungaan yang berlaku apabila butir debunga dipindahkan ke bunga yang lain, pokok yang lain. Tapi jenis yang sama. Contohnya pokok bunga kertas dengan pokok bunga kertas yang lain. Sebelah dia. Tapi bunga kertas juga. Bunga raya tak boleh. Dia mesti pokok yang spesies yang sama. Okey. Itu berkenaan dengan pendebungaan. Kita tengok pula muka surat 120 berapa ni? 123. Iaitu ejen pendebungaan. Okey. Butir debunga daripada bunga A melekat pada badan atau kaki serangga dan serangga tu bawa pergi ke bunga B. Okey. Bisa tengok tak? Rama-rama ataupun lebah, dia akan terbang pergi ke bunga A. Banyak madu kat situ, dia tengok cantik. Dia pun pilah mengisap madu kat situ. Sambil duk makan-makan nasi kandak kat situ, kaki dia melekat dengan butir debunga. Lepas tu rama-rama tu pun terbang pergi kat bunga B pula. Bila sampai kat bunga B, dia pun makan nasi kandak lagi kat situ. Tadi nasi kandak. Din maju. Dia ni pergi Hamidiah pula. Tengok dia main. Sambil tu kaki dia tadi duk bawa butir debunga daripada bunga A. Jadi berlakulah pendebungaan. Okey, mari kita tengok lagi. Haiwan dan serangga. Okey, biasanya haiwan dan serangga. Butir debunga biasanya melekat pada paruh atau badan haiwan. Contohnya anak burung. Burung pergi cari makanan celah-celah pokok bunga, di paruh dia tu melekat butir debunga. Okey. Serangga hinggap di atas bunga untuk menghisap nektar. Butir debunga akan melekat pada kaki dan badan serangga yang berbulu. Okey, menghisap nektar. Nektar tu apa? Nektar tu manisan. Manisan yang ada pada bunga. Okey. Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh haiwan. Dia mesti ranggi ataupun kelopak dia mesti besar dan berwarna-warni. Cikgu duk baca poin ini ni. Okey. Barulah haiwan tertarik. Kalau dia tak cantik, kecil, halui, burung nak pergi hinggap pun tak mau. Okey. Dia mesti ada madu, mempunyai nektar dan berbau harum. Barulah rama-rama, burung, zirapah, dinosaur akan tertarik dengan bunga tersebut. Okey, bila dia tertarik, dia pun pilah menghisap madu di bunga itu. Kemudian melekatlah butir debunga. Dia akan bawa ke pokok yang lain. Okey. Dan ciri dia lagi menghasilkan butir debunga yang kasar dan melekit. Barulah dia boleh melekat. Okey, melekat di paruh, melekat di kaki, melekat di sayap, melekat di pinggang, macam-macam lah. Okey, kalau dia tak melekit, dia tak mau melekat. Contohnya, pokok durian, pokok moktan, pokok betik, bunga raya, bunga matahari, bunga ros, semuanya bunga yang cantik-cantik. Yang ada madu.
Ejen pendembungaan yang seterusnya ialah angin. Butir dia bunga yang ringan. Ini syarat dia mesti ringan. Akan ditiup angin. Okey. Biasanya dia berwarna putih. Maklumlah putih tak menarik. Apa ni, burung pun tak minat, kucing pun tak minat, sulak sawa pun tak minat. Dan dia mesti ada stigma yang panjang dan berbulu, barulah mudah untuk dibawa angin. Dia juga mesti banyak, kecil, licin dan ringan. Angin tiup terbang pokok bunga daripada Alma, angin tiup sampai Afrika tu sebab ringan. Jadi dia pun tumbuhlah anak dia di Afrika. Okay. Filamen dan stil juga biasanya panjang. Biasanya pokok-pokok macam ni dia agak panjang dan filamen dan stil dia, barulah angin tiup tu terbang dia punya butir dia bunga. Okay. Contohnya ialah jagung, rumput dan padi. Okay. Rumput lah selalu senang sangat ataupun lalang. Angin tiup je terbang. Okay. Siapa biasa tengok kemucut? Kenal tak pokok kemucut? Pokok kemucut tahu tak? Seorang pun tak tahu pokok kemucut. Tak tahu juga. Ayuh, itu dekat padang bola punya. Itu kalau hang main bola kalau dia lekat dekat hang punya seluar kan. Itu tajam-tajam kecil-kecil punya lekat sama seluar baju semua. Bila hang habis main bola, hang akan cabutlah biji-biji kemucut tu kan. Yang melekat dekat seluar tu kan, takut mak hang marah. Bila hang cabut tu hang buang lah tanah lain betul tak? Tumbuh pokok yang baru. Itulah cara dia membiak. Okay? Jadi awak lah yang menjadi ejen pendebungaan bagi pokok kemucut. Pendembungaan kacuk, ini biasanya dalam bidang pertanian. Contohnya pokok jagung ataupun pokok padi. Okay. Kalau pokok padi biasa-biasa zaman dulu, tak kacuk apa, setahun boleh tanam sekali je. Kalau nak masak, 12 bulan baru boleh tuai. Tapi dengan teknologi pertanian, mereka duk kaji-kaji, kacuk sana, kacuk sini, padi campur dengan khaita, campur dengan nasi kandak, dapatlah padi yang bau. Tanam hari ni, besok boleh tuai. Dahsyat. Okay. Jadi kalau kita tengok muka surat 126, contohnya pokok kelapa sawit. Okay, pokok induk yang asal Piscifera dan Dura. Tapi bila kacuk, dia panggil Tenera. Hasilnya buah yang lagi banyak. Kelapa sawit kalau jenis Piscifera ni satu pokok ada sebiji je. Tapi lepas kacuk jadi Tenera, satu pokok kelapa sawit ada 200 tandan. Buah kelapa sawit. Jadi untunglah. Okay. Pokok betik. Kalau pokok induk, Subang 6 dan Sarai Solo. Ini pokok biasa ni. Buah pun biasa-biasa je. Bila lepas kacuk, jadi exotica. Buah dia lagi manis, lagi berisi, besar dengan semua besar dengan perut hang. Okay, itu contoh-contoh lah, awak boleh baca sendiri pada muka surat 1 tadi. Kita tengok pula proses persenyawaan. Macam mana siapa yang tak tutup mic ni? Suara saya jadi double. Okay. Terima kasih. Yang pertama, ini muka surat 100. Buat saya nampak muka surat. Wah.
126. Okey. Nombor 1 yang atas ni, ni kena contiang ni. Ni kena contiang. Tengok dekat sini. Ish, apa cikgu tekan ni? Okey, alright. Yang bahagian atas ialah bahagian gamet jantan. Macam tadi kita belajar kan. Cikgu lukis guna pen merah. Okey, yang ini ialah yang jantan. Yang warna ungu cikgu buat, ini ialah yang betina. Ini pada bunga yang sama. So yang ungu ni yang betina. Yang atas ni ialah yang jantan. So cerita dia macam mana persenyawaan, iaitu daripada jantan ni boleh mai dekat betina dalam tu. Okey. Butir debunga jatuh. Kemudian yang kedua, tiup debunga tumbuh. Okey, kalau tengok gambar ni, cikgu buat guna pen biru. Menatang ni koi panjang. Ni dia tumbuh makin panjang. Makin panjang. Pi warna biru juga dia buat ni. Okey. Makin panjang, duk tumbuh sehari 2 hari, sehari 2 hari, sampailah nombor 3. Sampailah dia bertemu. Ni dia. Asal dia ni tadi. Dia tumbuh. Lepas tu dia punya gamet jantan tu pun boleh lalulah dalam saluran tu. So gamet jantan tu pun turun ke dalam saluran tu. Dan bertemulah gamet jantan dan gamet betina di dalam ovari bunga. Begitulah macam mana dia berlaku. Okey, ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, cikgu nak berhenti setakat ni dulu. Sebab cikgu takut hampa lena. So, minggu depan kita sambung episod tu biji benih. Okey. Okey kah semua? Sedih dia bunyi. Okey. Biji benih ni nanti ada eksperimen. Tapi nampak kat rumah jangan buat eksperimen. Jadi tengok muka surat. ...130. Praktis formatif 4.7. Okey. Praktis formatif 4.7, muka surat 130. Okey, latihan yang akan dibuat dalam buku latihan. Soalan nombor 4. Dan soalan nombor 5. Okey, cikgu buat color merah. Okey, soalan nombor 4 dan soalan nombor 5 di dalam buku latihan. Okey, di dalam buku latihan. Faham tak ni? Faham. Okey. Nota. Sampai mana dah ni? Nota kita kasih buat sikit saja. Ini hari sikit saja. Tak mau banyak-banyak. Muka surat. Alah, 120. Muka surat 120. Ting. Rajah 4.26. Lukis gambar bunga dan labelkan. Okey. Rajah 4.26. Muka surat 100. Lupa dah muka surat. Soal apa ni? 120.
120. Okey. Lukis gambar bunga ni, color elok-elok. Lepas tu labelkan dia. Okey. Salin balik go, salin eh. Lah salin lah. Okay. Tak mau putus state eh. Okay go. Awak ada lagi 1 jam untuk belajar sains. Jadi lukis color elok-elok, label elok-elok. Ni buat dalam buku apa? Nota. Pandai buat dalam buku nota. Hak latihan tadi buat dalam buku latihan. Okey. Apa nama ni? Aku nak ambil kehadiran lah ni. Boleh? Boleh ke tak boleh? Ni saya nak tulis nama siapa yang saya nak, sebab siapa yang rajin masuk kelas online, nanti buka sekolah saya nak bagi hadiah coklat. Mantap. Coklat Ferrero Rocher. Ferrero Rocher seorang 8 biji. 8 biji. Fatnin. Fatnin tu memang nama hang ke? Okey. Dipa Shri ni siapa dah? Saya Tarvin. Itu kat apa Tarvin. dia? Tarvin. Muiz. Muiz ni nama sebenar ke? Nama glamour ke apa ni? Ya. Ya. Tu dia. Tanya jawab ya je. Ni hak gambar motor ni siapa dia? Aaron. Aaron Aziz. Bawa motor besar. Farish nama sebenar. Farish Farhan. Kemudian Haikal Dini, nama betul ya? Ya. Kadang-kadang hampa duk pakai email mak hampa lah, pak hampa lah. Aku duk panggil nama pak Mula gaduh. Intan Farisha Najwa. Ni nama dia betul kot ni. Takkan nama mak dia Intan Farisha kan? Intan Farisha betul kan nama hang? Betul. Mak hang nama apa? Rosma. Tengok mak nama Rasmah ya. Aina Nur Fatimah. Betul kan nama hang? Betul. Bagus. Jadi siapa lagi saya tak panggil nama? Rabiatul. Rabiatul mana? Rabiatul dia Google Meet dengan saya. Tengok video. Tak percaya. Tak percaya. Dia Rabiatul. Okey. Apa Rabiatul okey. Bagus. Duk buat dua orang pun tak apa. Tapi jagalah tak jangan kena saman dah lah. Okey, pergi rumah kawan pun tak boleh kan ikut SOP kan. 9 orang online kan ni. Bagus. Lagi banyak dah kemarin. Jadi start pada hari ni saya ambil kehadiran. Pesan dengan kawan. Siapa main lebih online lebih 5 kali, saya bagi apa tadi? Ferrero Rocher 18 biji. Okey, pesan kempen dengan kawan. Siapa online dia lebih 5 kali, saya ambil nama, dapat Ferrero Rocher 18 biji. Aaron, faham Aaron Faham saya. Itu budak kecil jahatnya siapa? Itu budak kecil yang jahat tu siapa? Budak kecil. Itu budak kecil kawan dengan hang tu siapa? Teta? Budak India yang nakal itu siapa dia? Tarin. Mana dia? Teta? Apa? Kucai? Kucai pun tak online. Tak biasa nampak kucai ni.
Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada, cikgu. Tak ada cikgu. Okey. Kalau tak ada, kita berhenti setakat ini saja. Terima kasih banyak-banyak. Jaga stay safe. Stay safe. Duduk rumah elok. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Bye, cikgu. Bye-bye. Rumah masa tidur, cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Terima kasih cikgu. Oh, sama-sama.